الحمد لله ثم الحمد لله. الحمد لله القائل: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. Al-Ankabut ayat 69. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا معبود سواه ونحن له مسلمون. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله بعثه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد إمام المتقين وقائد الدعاة المجاهدين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم لا ريب فيه. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم ونفسي المذنبة بتقوى الله ولزوم طاعته لعلكم تتقون. Muslimin, mukminin yang dirahmati Allah, di kesempatan berada pada hari Jumaat dalam bulan Syawal yang mulia ini, saya berpesan kepada diri saya sendiri dan kepada sidang jemaah yang dirahmati Allah sekalian. Marilah sama-sama kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Ta'ala dengan bersungguh-sungguh melaksanakan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Mudah-mudahan kita memperolehi keberkatan dan keredaan serta perlindungan Allah Ta'ala di dunia maupun di akhirat. Mimbar pada hari ini akan menyampaikan khutbah yang bertajuk Semangat Kepahlawanan Sumber Kekuatan Ummah. Muslimin mukminin dirahmati Allah, pada 31 Julai setiap tahun negara akan menyambut Hari Pahlawan sebagai mengenang jasa bakti mereka yang berjuang demi kesejahteraan umat dan negara. Kita mengakui hakikat bahawa segala bakti dan pengorbanan yang telah dicurahkan anggota keselamatan dalam menentukan keamanan negara tidak pernah dilupakan oleh pemimpin dan masyarakat umum. Menurut pemerhatian mimbar, kepahlawanan adalah suatu sikap mulia yang menunjukkan jiwa atau sifat kewiraan, kependekaran, kekesatriaan, keperwiraan, keprajuritan, kegagahan, keberanian dan keperkasaan seseorang dalam mempertahankan sesuatu yang amat disayang. Oleh itu kita dapati bahawa kata kepahlawanan itu sangat dekat dengan diri anggota keselamatan seperti Angkatan Tentera Malaysia, Polis Diraja Malaysia dan lain-lain agensi keselamatan. Malahan profesi ini dipandang mulia oleh Islam, bahkan satu penghormatan yang tinggi terhadap mereka. Namun demikian, suatu hakikat yang tidak boleh dikesampingkan ialah semangat kepahlawanan ini juga amat penting kepada agama Islam. Dalam konteks ini, setiap umat Islam perlu menggunakan semangat ini untuk memastikan akidah, ibadah, syariah, akhlak dan kedaulatan Islam terselamat daripada fitnah atau serangan pihak yang kurang arif mengenai Islam. Untuk itu, kita perlu berani dan tegas dalam menyampaikan mesej kebenaran Islam. Firman Allah Ta'ala dalam suratul Ankabut ayat 69, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin." Dan orang yang berusaha
dengan bersungguh-sungguh kerana memenuhi kehendak agama kami, sesungguhnya kami akan memimpin mereka ke jalan-jalan kami yang menjadikan mereka bergembira serta beroleh keredaan. Dan sesungguhnya pertolongan dan bantuan Allah adalah beserta orang yang berusaha membaiki amalan. Muslimin mukminin dirahmati Allah, sebagai pewaris negara bangsa yang merdeka, kita perlu menyadari bahawa pengorbanan generasi terdahulu amat berharga. Masa yang diambil cukup panjang dan tenaga yang dikeluarkan cukup banyak. Sekarang kita tidak perlu lagi mengulangi sejarah lama tersebut dari awal. Apa yang utama, tanggungjawab dan tugas kita kini ialah menerus dan memelihara semangat kepahlawanan itu dari jatuh dan terbelenggu semula di tangan musuh. Ke saat ini selari dengan firman Allah di dalam suratul Anfal ayat yang ke-60. Wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwatin wa min ribatil khayl turhibuna bihi aduwwallahi wa aduwwakum wa akharina min dunihim la ta'lamunahum Allahu ya'lamuhum وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّى إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ. Dan sediakanlah untuk menentang mereka, yakni musuh yang menceroboh, segala jenis kekuatan yang dapat kami sediakan, dan dari pasukan-pasukan berkuda yang lengkap sedia untuk menggerunkan dengan persediaan itu musuh Allah dan musuh kamu, serta musuh-musuh yang lain dari mereka yang kamu tidak mengetahuinya sedang Allah mengetahui. Dan apa sahaja yang kamu belanjakan pada jalan Allah akan disempurnakan balasannya kepada kamu dan kamu tidak akan dianiaya. Justru umat Islam dituntut supaya sentiasa bersiap sedia sepanjang masa, kerana kedatangan musuh sangat sukar diramal. Dan persiapan tersebut akan menjadikan kita lebih berwaspada dalam segala aspek, seperti meningkatkan soal keselamatan, memperkasakan ekonomi, menaik taraf pendidikan, memartabatkan agama, dan memperkukuh sosial bangsa. Muslimin mukminin dirahmati Allah, jika ditinjau dari sudut sejarah, semangat kepahlawanan umat Islam ini telah lama wujud. Mereka telah membuktikan kepada kita bahawa antara ciri-ciri kekuatan yang utama adalah terletak pada aspek keteguhan iman dan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala serta ketaatan kepada kepimpinan mereka. Sebagai contoh, kepribadian Sultan Muhammad Al-Fatih dan tenteranya yang berjaya menawan kota Konstantinopel. Berdasarkan sejarah, usaha untuk membebaskan kota Konstantinopel ini agak sukar dan memakan masa yang agak lama, iaitu sejak zaman kerajaan Umayyah, kerajaan Abbasiyah dan kerajaan Uthmaniyah, di mana semuanya menemui kegagalan. Namun dengan ketekunan beliau mengkaji dan mempelajari pengalaman Rasulullah SAW dalam peperangan, ditambah dengan pengaruh semangat kepahlawanan dan pengorbanan panglima perang Islam dahulu, maka beliau berjaya membentuk disiplin tenteranya yang taat kepada Allah dan taat kepada pemimpin. Keadaan ini pernah digambarkan oleh baginda SAW ketika dalam perang Khandaq, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad daripada Abdullah bin Bishr Al-Khaz'ami radhiyallahu anhu, bahawa baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tuftahanna al-Qustantiniyyah fala ni'mal amir amiruha wa la ni'mal jaysh dzalikal jaysh." Sesungguhnya Konstantinopel itu pasti akan dibuka. Sebaik-baik pemimpin ialah ketuanya, dan sebaik-baik tentera ialah tentera. Hal ini terjadi bukan sahaja kerana kehebatannya sebagai pemimpin, tetapi semangat kepahlawanannya yang tinggi.
Tidak heranlah nama beliau sebagai panglima perang begitu dikenali di benua Eropah. Tuntasnya kekuatan Sultan Muhammad Al-Fatih banyak terletak pada ketinggian peribadi dan didikan rohani. Beliau sangat mengambil berat berkenaan solat berjamaah, solat sunat rawatib dan solat sunat tahajud yang tidak pernah ditinggalkannya sama sekali. Inilah mengapa beliau dan para tenteranya mampu bertahan dalam apa jua keadaan, tidak mudah mengaku kalah walau ditawarkan berbagai habuan sebagai balasan mempertaruhkan agama, bangsa dan negara. Sebagai iktibar kepada kita semua, marilah sama-sama kita merenungi dan menghayati firman Allah di dalam surah At-Taubah ayat 111. Inna Allah ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah yuqatiluna fi sabilillahi fayaqtuluna wa yuqtalun. Sesungguhnya Allah telah membeli dari orang yang beriman akan jiwa mereka dan harta benda mereka dengan balasan bahawa mereka akan beroleh syurga disebabkan mereka berjuang pada jalan Allah. Maka di antara mereka ada yang membunuh dan ada yang terbunuh. Muslimin, mukminin yang dirahmati Allah, sebagai rakyat yang cintakan negara, mimbar menerusi dan jemaah sekalian, marilah kita menanamkan semangat kepahlawanan yang tinggi dan diridai oleh Allah Ta'ala. Semoga semangat kepahlawanan ini menjadi sumber inspirasi kekuatan ummah untuk memastikan hidup dalam suasana aman, harmoni dan berdaulat. Di kesempatan ini juga, marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar melimpahi rahmat kepada para pahlawan yang berjuang dan berkhidmat demi agama, bangsa dan juga negara. Sebagai mengakhiri khutbah pada hari ini, mimbar ini mengajak sidang jemaah sekalian untuk menghayati intipati khutbah yang disampaikan sebagai pedoman dalam kehidupan kita. Antaranya yang pertama, semangat kepahlawanan mencakupi segenap aspek perjuangan hidup untuk mencapai kesejahteraan umat dan negara tercinta. Kedua, pengorbanan pahlawan terdahulu amat berharga dan perlu dipelihara agar tidak jatuh dan terbelenggu semula di tangan musuh. Dan yang ketiga, kita perlu sentiasa menjalin kekuatan iman dan berjuang dengan penuh keikhlasan kepada Allah Ta'ala serta taat setia dengan kepimpinan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Apabila datang pertolongan Allah dan kemenangan semasa engkau wahai Muhammad berjaya menguasai negeri Mekah dan engkau melihat manusia masuk dalam agama Allah beramai-ramai, maka ucapkanlah tasbih dengan memuji Tuhanmu dan mintalah ampun kepadanya, sesungguhnya ia sangat-sangat menerima taubat. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha al-'azim li wa lakum ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.